Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya, sedang busy study. Study apa tu? Study kenyataan rasmi Ustaz Wadi Anwar ya, tentang isu yang sedang hangat sehari dua ni. Isu apa tu? Okey, bagi tuan-tuan dan puan-puan yang terlepas kapal terbang ya, baru-baru ini viral sebuah video TikTok di mana Ustaz Wadi Anwar membicarakan, menerangkan tentang sebuah negeri yang mengeluarkan atur cara kepada para imamnya di masjid dan surau, yang ini apabila hendak turun sujud, hendaklah turun dengan tangan dulu sentuh permukaan, barulah lutut. Okey. Kemudian daripada video tersebut seolah-olah menggambarkan ia adalah negeri Perlis. Maka negeri Perlis pun mengeluarkan kenyataan, maksud saya Jabatan Mufti Negeri Perlis pun mengeluarkan kenyataan menjawab fitnah Wadi Anwar terhadap negeri Perlis. Okey. Maka berdasarkan kenyataan tersebut, Ustaz Wadi Anwar pun mengeluarkan kenyataan ini berjudul Kenyataan Rasmi terhadap kenyataan Jabatan Mufti Negeri Perlis melalui satu surat bertajuk Menjawab Fitnah Wadi Anwar terhadap Negeri Perlis ya. Okey, video TikTok yang menjadi viral tersebut tentang atur cara turun sujud, kenyataan daripada Jabatan Mufti Negeri Perlis dan surat balasan ataupun kenyataan balas Ustaz Wadi Anwar, ketiga-tiganya ada saya bagi link ataupun pautan di bahagian description video ini ya. Mana description? Okey, sila exit video ini, tap pada tajuk, akan keluar description, sila klik pada link di sana ya. Baik. Bila telah keluar kenyataan rasmi ini, saya pun bacalah. Dan baca sungguh-sungguh lah, sebab Ustaz Wadi Anwar pun mesti tulis sungguh-sungguh, double and triple cross check, mungkin minta orang lain pun cross check, mungkin minta peguam pun cross check. Jadi saya pun sungguh-sungguh lah sedang kaji ni. Kan, orang tulis sungguh-sungguh, jangan kita baca sepintas lalu je. Jadi bila baca-baca ni macam timbul beberapa soalan pula. Daripada video TikTok asal pun timbul soalan tentang negeri manakah itu. Bila baca statement ni tertanya beberapa soalan lagi pula. Jadi saya buat video ini untuk bertanya beberapa soalan kepada Ustaz Wadi Anwar. Bukan kritikan, bukan apa-apa, soalan saja ya. Soalan saja ya. Apa soalan saya tu? Okey, baik. Merujuk pada kenyataan pertama, saya bacakan. Klip video tersebut adalah potongan daripada rakaman penuh video ceramah saya di Langkawi, Kedah pada 2017 dan bukan di bulan Ramadan. Kurungan dirujuk video tersebut. Melalui potongan video tersebut, saya langsung tidak menyebut dan atau mengaitkan mana-mana negeri dalam negara ini, termasuk negeri Perlis sebagaimana yang telah didakwa. Okey, berdasarkan kenyataan yang pertama ini, saya tertanya-tanya, bolehkah saya membuat rumusan berdasarkan kenyataan ini? Yang ini apabila dikata tidak sebut atau tidak mengaitkan mana-mana negeri termasuklah Perlis, bahawa negeri yang Ustaz Wadi maksudkan bukan Perlis. Boleh tak saya buat rumusan tersebut bahawa negeri yang Ustaz maksudkan bukan Perlis? Itu soalan pertama. Dan daripada soalan pertama ni, lahir pula soalan kedua. Jika bukan Perlis, negeri manakah yang Ustaz maksudkan? Sebab kami nak tahu negeri tersebut yang sampai keluarkan atur cara bagi imam dan mungkin juga bagi makmum semua, apabila hendak turun sujud, tangan dulu baru lutut. Kalau dah bukan Perlis, negeri manakah itu? Saya, para penonton, yakin bahawa Ustaz Wadi ketika menerangkan tentang perkara ini dan mengaitkannya dengan sebuah negeri itu, bercakap berdasarkan fakta dan bukan semata-mata satu kisah sensasi bagi membangunkan orang yang mungkin tertidur dalam kuliah tu kan. Ia bukan satu kisah sensasi, ia bukan sembang kopi, tetapi berdasarkan fakta. Maka kami nak tahu negeri manakah itu. Okey, dan kemudiannya saya untuk mengetahui lebih lanjut, saya semak kuliah
Ustaz Wadi Anwar tersebut. Jadi daripada saluran TikTok yang sama, pemilik saluran TikTok yang sama, saya cari potongan video Ustaz Wadi yang lain. Sebab video asal yang menjadi viral itu di sana tertulis part akhir. Apa part-part sebelum tu? Maka saya jumpa part kedua. Part kedua Ustaz Wadi membicarakan tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Okey, tak apa, tak ada kaitan dengan kita. Part ketiga. Part ketiga tu ada masuk lagi tentang negeri. Okey. Dalam part ketiga tersebut, Ustaz Wadi menerangkan tentang sebuah negeri yang terkenal dengan mazhab Wahabi. Sekarang Wahabi telah menjadi mazhab, ya. Yang Ustaz Wadi kata, tuan-tuan pergi ke masjidnya ada pelekat. Imam tidak dibenarkan untuk baca kunut ketika solat subuh. Dan ini Ustaz Wadi ulang sebanyak 2 kali. Okey, link ataupun pautan bagi video TikTok part ketiga ni saya bagi di bahagian description juga. Jadi masih lagi dalam soalan kedua, jika negeri yang dimasukkan itu bukan Perlis, negeri manakah yang bermazhab Wahabi itu? Dan negeri manakah yang ada keluarkan pelekat ataupun poster ke banner ke imam tidak dibenarkan untuk baca kunut ketika solat subuh? Sebab saya membuat sedikit research, saya jumpa di negeri Perlis ada garis panduan untuk imam yang ia hampir sama dengan apa yang Ustaz Wadi katakan, ya. Okey. Sekejap saya tunjuk di sini. Garis panduan Masjid Seluruh Negeri Perlis. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, okey, link untuk poster ini ada saya bagi di bahagian description. Tuan-tuan juga boleh Google tajuk yang sama, garis panduan Masjid Seluruh Negeri Perlis. Yang ini ni tuan-tuan Google dan kemudian klik pada image, Google image, akan keluar poster yang sama. Okey, ada yang warna putih macam ni, ada yang color, ada yang hijau. Tapi samalah, kandungannya sama, ya. Okey. Garis panduan kepada imam. Garis panduan kepada imam, poin nombor 2, tidak mengkhususkan bacaan kunut pada masa tertentu seperti kunut subuh, kecuali kunut nazilah dan witir. Okey, saya ulangi, ya. Kalau boleh tuan-tuan boleh nampak. Okey, garis panduan kepada imam, poin nombor 2. Okey, baris panduan kepada imam, poin nombor 2. Tidak mengkhususkan bacaan kunut pada masa tertentu seperti kunut subuh, kecuali kunut nazilah dan juga witir. Ini ni garis panduan Masjid Seluruh Negeri Perlis. Jadi berdasarkan kenyataan Ustaz Wadi dalam video TikTok part 3. Okey, part 3 taklah kata 100%. Dah macam 80% ke 90% yang Ustaz Wadi sedang merujuk kepada negeri Perlis. Tapi ini assumption saya lah. Maknanya rumusan saya sendiri yang buat lah. Okey, jadi tak apa. Sebab Ustaz Wadi dalam part 3 pun tak sebut Perlis secara spesifik, secara direct. Tak apalah, saya tanya soalan sekali lagi. Jika bukan Perlis, negeri manakah yang Ustaz maksudkan? Sebab bila Ustaz kata negeri itu terkenal dengan mazhab Wahabi, Wahabi ni satu mazhab, kalau dikatakan mazhab, berdasarkan kuliah-kuliah Ustaz Wadi yang lain, termasuk juga dalam kuliah TikTok yang kita sedang rujuk sekarang ni, Ustaz menyerangkan Wahabi ni satu mazhab yang sangat bahaya, menimbulkan kekecohan, menimbulkan kekacauan, menimbulkan perpecahan, menimbulkan kekeliruan. So, negeri mana ni supaya kita dapat berhati-hati daripada negeri tersebut? Rakyat dalam negeri itu pun dapat berhati-hati dan pihak-pihak berwajib pun dapat mengambil tindakan yang sepatutnya terhadap negeri tersebut. Sekarang ni dah bukan Perlis. Apakah Kedah? Apakah Pulau Pinang? Apakah Kelantan? Apakah Terengganu? Apakah Pahang? Apakah Selangor? Apakah wilayah Persekutuan Kuala Lumpur? Apakah Negeri Sembilan? Apakah Johor? Apakah Sarawak? Apakah Sabah? Labuan kira macam mana? Wilayah Persekutuan Labuan. Okey. Negeri mana ni sekarang, Ustaz?
Penting untuk kita tahu. Dan sekali lagi saya nyatakan bahawa pasti Ustaz bercakap berdasarkan fakta dan bukannya sekadar cerita-cerita sensasi saja kan. Okey, ini soalan yang penting sebab Wahabi ni bahaya. Saya punya rumusan macam perlis sebab berdasarkan ustaz yang kata ada poster, ada pelekat kan. Imam tidak dibenarkan untuk baca kunut ketika subuh. Macam dekat dengan perlis tu. Tapi yelah ustaz kata taklah sebut secara direct, secara perlis kan. So timbul negeri mana tu ustaz? Sebab sekarang ni ada satu, kalau tidak disebut secara direct negeri tu siapa, nanti kita ni bersangka-sangka pula. Kedah ke? Negeri Sembilan ke? Johor kot. Sabah tu kan. Akan timbul tuduh menuduh pula, sangka menyangka pula. Okey ustaz, tolong bagi tahu secara spesifik negeri tu apa ya. Baik. Soalan seterusnya ya. Okey, tak apa. Saya baca dulu. Poin kedua, kenyataan kedua yang ustaz sebutkan ialah saya percaya bahawa kenyataan saya berkaitan isu sujud yang menjadi subjek matter dalam kenyataan jabatan tersebut adalah pandangan saya sebagai pendukung mazhab Syafi'i. Ketiga, saya selanjutnya menyatakan bahawa tata cara sujud dalam solat dengan mendahulukan tangan sebelum lutut ketika hendak sujud adalah khilaf dalam fiqh. Ustaz Wadi berpandangan ia adalah khilaf. Kami pun berpandangan ia adalah khilaf. Dan Ustaz Dr. Mazhar pun berpandangan ia adalah khilaf. Ia bukanlah pandangan beliau yang baru 2-3 hari beliau tukar. Tak, dari dulu lagi. Saya korek. Saya jumpa sebuah video beliau tahun 2008. Kuliah beliau tahun 2008, dapat soalan. Orang tanya tentang cara sujud ini. Tangan dulu ke lutut dulu? Dan beliau jelaskan ia adalah khilaf. Link bagi video tersebut, video YouTube tahun 2008 itu saya bagi di bahagian description, sila tonton ya. Siap ada gambar unta sekali. Siap ada tunjuk unta pun turun macam mana. Best video tu. Pastikan tuan-tuan dan puan-puan tonton ya. Jadi kita sama-sama akui ia adalah khilaf. Kita seharusnya, lanjut Ustaz Wadi Anwar dalam kenyataan ketiga, menghormati dan meraihkan semua pendapat muktabar dalam mazhab. Okey. Berdasarkan kenyataan ini, meraihkan semua pendapat muktabar, dalam video part akhir, video TikTok part akhir tu, bila bincang tentang atur cara turun sujud tangan dulu baru lutut, Ustaz macam mengkritik pandangan tersebut dengan berkata dia menempik pada mazhab. Apakah ini satu kenyataan bagi orang yang meraihkan semua pendapat muktabar dalam mazhab? Kenapa pula nak kata menempik? Okeylah, itu bukan pandangan dalam mazhab Syafi'i, tetapi merupakan pandangan dalam mazhab lain. Ustaz kata kita meraihkan semua pendapat muktabar dalam mazhab. Memang ada mazhab daripada kalangan 4 mazhab yang masyhur di sisi Ahlussunnah wal Jamaah, ada yang berpandangan turun lutut terlebih dahulu. Pandangan mazhab Syafi'i ialah turun tangan terlebih dahulu. Apakah wajar bagi seseorang yang menghormati dan meraihkan semua pendapat muktabar melabelkan mereka yang sedemikian itu sebagai menempik pada mazhab? Itu soalannya. Okey, baik. Dan kemudiannya Ustaz Wadi menambah dengan tidak menyalahkan pendapat yang lain. Dengan, saya highlight mana? Okey, tak apalah, tak nampak. Okey. Dengan tidak menyalahkan pendapat yang lain. Baik, sekarang ni soalan keempat ya. Okey. Negeri yang Ustaz bakal nak terangkan negeri apa tu, bila mereka mengeluarkan atur cara bahawa imam hendaklah turun sujud dengan tangan terlebih dahulu barulah lutut, apakah bersamaan dengan atur cara itu terdapat kenyataan yang menyalahkan pandangan yang turun lutut juga? Pandangan yang berkata turun lutut terlebih dahulu. Tersasul-sasul saya ya. Okey, saya ulangi ya. Dalam atur cara yang dikeluarkan oleh sebuah negeri, yang Ustaz Wadi bakal terangkan negeri apakah itu, dalam atur cara tu terdapat tak keterangan, kenyataan bahawa turun lutut terlebih dahulu adalah sesuatu yang salah?
Sebagaimana yang Ustaz kata, dengan tidak menyalahkan pendapat yang lain. Sebab kalau jadi kan, so itulah soalan keempat saya. Boleh ya? Okey, sambung ya. Serta meraihkan suasana serta amalan solat. Okey, amalan solat mengikut aliran arus perdana di negara ini, iaitu mazhab Syafi'i. Okey. Kita masih dalam kenyataan ketiga. Saya ada soalan pula. Alright. Jika dikatakan meraihkan suasana serta amalan solat mengikut aliran arus perdana di negara kita ni, iaitu mazhab Syafi'i. Sekarang ni bulan Ramadan, kita ni solat tarawih berjamaah di masjid. Saya nak tanya tentang zikir, selawat, doa yang dilakukan secara berjemaah, secara serentak, unison dengan mikrofon antara solat-solat tarawih, yang di mana ia telah menjadi satu package. Apakah itu daripada mazhab Syafi'i? Sebab Ustaz telah sebut secara spesifik ya, amalan solat. Okay, amalan solat mengikut aliran arus perdana di negara ini, iaitu mazhab Syafi'i. Jadi sekarang saya nak tanya tentang solat, iaitu solat sunat tarawih. Okey, di mana di antara rakaat-rakaat solat tarawih itu, selepas 2 rakaat, selepas 4 rakaat, selepas 6 rakaat, selepas 8 rakaat, selepas 10 rakaat, selepas 20 rakaat, sehingga 20 kan. Di Malaysia ni, arus perdana Malaysia ni, dia ada satu package di mana di antara 2, 4, 6, 8 itu ada bacaan zikirnya, selawatnya dan doanya dengan lafaz yang telah ditetapkan, tak boleh berubah, dengan cara ia dibaca secara kuat, secara berjemaah, secara serentak. Apakah itu daripada mazhab Syafi'i? Sebelum itu, saya nak memberi sedikit pencerahan ya. Terdapat 2 jenis zikir, selawat, doa di antara solat-solat tarawih. Yang jenis pertama adalah setiap orang bebas dia nak zikir apa, dia nak selawat apa, dia nak doa apa, dia nak mengaji ke apa. Maknanya seorang di sini mungkin dia baca la ilaha illallah. Yang duduk sebelah mungkin dia baca subhanallah wa bihamdi. Yang duduk sebelah mungkin dia baca Al-Quran. Yang duduk depan dia berdoa. Ya, sebab tarawih ni maksud dia rehat. So selepas 2 rakaat mungkin rehat 2-3 minit, selepas 4 rakaat mungkin rehat 4-5 minit. Jadi waktu rehat itu masing-masing jemaah di masjid, di surau, memanfaatkannya dengan apa-apa zikir, selawat, doa, apa-apa amal soleh yang dia sukai. Jadi ada yang berdoa, ada yang berzikir, ada yang mengaji, masing-masing buat secara perlahan, masing-masing bebas memilih apa yang dia nak buat. Ini kategori pertama. Kategori pertama inilah yang dikatakan boleh oleh para ulama. Okey, yang dikatakan boleh. Ada kategori kedua pula. Kategori kedua ialah telah ditentukan satu package, satu ritual di mana selepas 2 rakaat ada bacaan yang telah ditetapkan, ada zikir yang telah ditetapkan, ada selawat yang telah ditetapkan. Okay, doa mungkin tak ada. Lepas rakaat keempat baru ada doanya yang telah ditetapkan. Ya, dan semua ini dibaca secara kuat, secara berjamaah, secara serentak, dan ada pula sambutannya ke. Maknanya bila sebut ni, makmum sebut ni apa kan. Dan ia dilakukan walaupun disebut siapa nak buat boleh, siapa tak nak buat tak apa. Tetapi kalau kita sebut pada AJK masjid, ni tiap-tiap malam dah buat, malam ni tak payahlah kot. Tak, kena buat juga. Tak apalah, kan kata siapa nak buat boleh, siapa tak nak buat tak apa. Tak payah buat. Tak, kena buat juga. Dia sebut je sunat, tapi macam seolah-olah wajib. Ni yang package kedua ni ya. Package kedua ni yang ialah satu bacaan, satu tertib, satu lafaz, satu ritual yang tidak dibuat pada bila-bila masa kecuali bulan Ramadan selepas solat tarawih berjemaah. Package kedua ni. Jadi saya nak tanya, package kedua ni apakah ia daripada mazhab Syafi'i? Sebab package kedua ni, yang pertama ni no question ya. Pertama ni no question. Masing-masing boleh zikir, doa, selawat, baca Quran. Tak nak buat apa-apa pun tak apa. Masing-masing bebas. Dan dia buat sendiri-sendiri, dia tak ganggu jemaah sebelahnya. Ni yang kita bincang ni package kedua. Dan ini memang ada banyak perbincangan. Dan bila orang bincang-bincang antara yang kata boleh, tak boleh, antara yang kata bid'ah dan tak bid'ah, setakat ni saya tak jumpa pula orang kata itu mazhab Syafi'i.
Okey? Alright, tak apa. Seterusnya ya. Ini adalah kitab Al-Azkar oleh Imam An-Nawawi. Imam besar dalam mazhab Syafi'i kurun ke-7 Hijrah, imam yang masyhur di Malaysia. Kita semua baca kitabnya, Hadis 40, Riyadhus Salihin, kitab Al-Azkar ini pun tidak kurang masyhurnya ya, tidak kurang masyhurnya. Dan dalam kitab ini ada satu bab tentang zikir-zikir solat tarawih. Boleh nampak ke? Zikir-zikir solat tarawih. Okey, bila kita baca tentangnya, Imam Nawawi sebut solat tarawih ni 20 rakaat. Apa semua tu. Dan Imam Nawawi emphasis untuk kita solat tarawih dengan sungguh-sungguh. Maknanya baca doa iftitah, baca dengan tartil, imam baca dengan tartil. Zikir-zikir dalam solat. Zikir-zikir dalam solat itu pun dibaca dengan sungguh-sungguh. Maknanya dalam bahasa saya sendiri, bila saya baca kenyataan Imam Nawawi ni, ringkasnya janganlah cincai. Sebab sembahyang sunat janganlah cincai ya. Jadi ada satu bab khas tentang solatut tarawih. Okey. Dalam kitab yang khas menghimpun dan membicarakan tentang zikir-zikir, okey, dalam bab yang khas tentang solat tarawih, imam yang besar dalam mazhab Syafi'i tidak pula menerangkan, menggariskan tentang lafaz tarawih dalam bentuk package dalam kategori kedua yang saya sebut tadi tu. Mazhab Syafi'i ni lupa ke? Okey, jadi kitab Al-Azkar ini terjemahannya pun ada. Tuan-tuan dan puan-puan sila rujuk. Ada satu bab khas tentang solat tarawih. Tengok apa yang Imam Nawawi terangkan. Ia seperti apa yang saya sebut tadi. Saya sebut secara ringkas. Kemudian ada perbincangan tentang membaca surah Al-An'am pada malam ke-7 bulan Ramadan. Itu insya-Allah saya akan buat video yang berbeza. Okey, tak apa. Tapi dalam kitab yang khas membicarakan tentang zikir-zikir, zikir, doa, selawat, baca Quran pun ada oleh imam besar dalam mazhab Syafi'i. Tak ada pula package zikir sebagaimana yang diamalkan di Malaysia ini. Okey, tidak ada. Okeylah, tak ada. Tapi taklah bererti bukan mazhab Syafi'i. Imam An-Nawawi terlupa kot nak letak zikir-zikir itu. Okey, tak apa. Alright. Saya nak baca di sini pula kenyataan daripada seorang imam besar dalam mazhab Syafi'i, iaitu Imam Ibn Hajar Al-Haythami yang wafat tahun 974 Hijrah. Okey, 974 Hijrah. Ini daripada tulisan daripada laman Facebook Ustaz Dr. Rozaimi. Link ada saya bagi di bahagian description ya. Okey, beliau berkata dalam kitabnya Al-Fatawa Al-Kubra Al-Fiqhiyah. Okey. Ustaz Rozaimi telah beri teks Arab dan terjemahan. Saya baca terjemahannya saja ya. Baik. Disoal kepada Imam Ibn Hajar Al-Haythami, bukan mazhab lain, mazhab Syafi'i ya. Soalan, apakah disunatkan selawat ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam di antara rakaat-rakaat tarawih, atau perbuatan itu adalah bid'ah yang ditegah? Ini soalan ya. Imam Ibn Hajar Al-Haythami menjawab, selawat di tempat tersebut, mana ya? Di antara rakaat-rakaat tarawih, selawat di tempat tersebut secara khusus tidak kami dapati ada sesuatu kurungan bukti di dalam sunnah, dan tidak juga dari perkataan para sahabat, tidak juga dari perkataan sahabat-sahabat kami. Maksud sahabat-sahabat kami ni ialah para imam ya, para imam dalam mazhab Asy-Syafi'i. Maka ia adalah satu bid'ah, ditegah darinya bagi sesiapa yang melakukannya dengan maksud ia adalah sunnah pada tempat tersebut secara khusus, kecuali orang yang melakukannya bukan dengan maksud ini, bukan khusus, seperti dia maksudkan selawat itu pada bila-bila masa adalah sunnah dari sudut yang umum. Bererti nak kena explain ke, faham ke? Ini package kedua ni lah, khusus, ada bacaan khusus, selawatnya khusus pada yang tu. Kategori kedua ni lah, bukan kategori pertama. Kategori pertama semua boleh, perlis pun kata boleh.
Ni. Yang kategori kedua ni. Siapa yang kata bid'ah ni? Imam Ibnu Hajar Al-Haythami. Okey, seorang imam besar dalam mazhab Syafi'i, wafat tahun 974 Hijrah, dalam kitabnya Al-Fatawa Al-Kubra Al-Fiqhiyah. Beliau sendiri berkata, selawat tersebut secara khusus tidak kami dapati ada sesuatu bukti dalam sunnah. Perkataan beliau ini menjadi pembatal kepada hujah para pencinta bid'ah yang selalu berkata, ya Nabi tak buat, tapi Nabi tak kata jangan buat. Kan biasa dengar kan para pencinta bid'ah. Mereka ni suka berhujah, ya memang Nabi tak buat, tapi Nabi tak kata jangan buat. Sekarang tengok apa perkataan imam besar dalam mazhab Syafi'i, ya. Selawat di tempat tersebut secara khusus tidak kami dapati ada sesuatu bukti dalam sunnah. Larangan pun tak ada. Kan para pencinta bid'ah kan biasa kata, yelah Nabi tak buat, Nabi tak kata jangan buat. Kan tak ada larangan pun. Tapi sekadar Nabi tak buat pun sudah menjadi dalil. Dan tiada juga dari perkataan sahabat-sahabat kami, maka ia adalah satu bid'ah yang ditegah daripadanya bagi sesiapa yang melakukannya dengan maksud ia adalah sunnah pada tempat tersebut secara khusus. Kecuali orang yang melakukannya bukan dengan maksud ini, bukan secara khusus. Dia ada free tengah, imam bagi masa 3-4 minit, apa aku nak buat? Okeylah, aku selawat lah. Kena pula Jumaat. Hari ni Jumaat kan? Aku selawat lah. Jadi dia selawat semata-mata ada masa. Itu lepas rakaat kedua. Lepas rakaat keempat, tak apalah, aku nak tahlil lah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Lepas tu, masa rehat, lepas rakaat ke-6, tak apalah, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Masa rehat, lepas rakaat ke-8, dia nak baca la haula wala quwata illa billah. Maknanya dia bebas, dia tidak khusus. Tak ada tertib, tak ada bacaan yang tetap, ya. Okey, link bagi ini ada saya sertakan di bahagian nota, bahagian description, ya. Sila baca sendiri. Teks Arab ada, terjemahan ada, saya baca terjemahan. Jadi sekarang ini, kembali kepada kenyataan Ustaz Wadi Anwar bahawa meraihkan suasana serta amalan solat mengikut aliran arus perdana di negara ini, iaitu mazhab Syafi'i. Nampaknya sekadar yang saya kaji, pakej zikir, selawat, doa dalam solat tarawih kita ni bukan daripada mazhab Syafi'i. Dan sejauh yang saya kaji juga, bukan daripada mazhab-mazhab yang lain. Sejauh yang saya kaji, kalau saya terlepas pandang, tuan-tuan dan puan-puan, sila betulkan saya, ya. Jadi sekarang ini, boleh tak kalau saya pinjam kata-kata, saya pinjam kata-kata Ustaz Wadi Anwar dalam video part akhir tu, bila beliau mempersoalkan tentang amalan sujud turun tangan dulu, kemudian lutut, di mana beliau berkata, ini mazhab apa ni? Kita tanya dia, mazhab apa ni? Syafi'i. Yang itu bukan mazhab Syafi'i. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dia menempik pada mazhab. Sekarang ni, boleh tak? Betul tak kalau saya kata pakej solat tarawih itu menempik pada mazhab Syafi'i? Ia bukan daripada mazhab Syafi'i. Boleh tak saya kata, saya pinjam kata-kata Ustaz Wadi itu sendiri. Bahawa pakej solat tarawih tu, yang zikir dan apa semua tu, sebenarnya bukan daripada mazhab Syafi'i, bukan juga daripada mana-mana mazhab yang lain, daripada mazhab fiqh yang 4, dia menempik. Ia adalah sesuatu yang asing, sesuatu yang alien, sesuatu yang disebut sebagai bid'ah yang ditegah oleh imam besar dalam mazhab Syafi'i. Lalu kita ambil dan kita menempiknya pada mazhab Syafi'i. Saya pinjam kata-kata Ustaz Wadi sendiri, ya. Okey. Itu soalan je, semangat pula kan. Alright. Okey, seterusnya. Saya baca poin keempat oleh Ustaz Wadi. Lemak dah nak setengah jam lah. Saya selanjutnya menegaskan bahawa intipati video tersebut adalah berkaitan dengan pandangan peribadi saya yang saya ulas berdasarkan kepada pandangan ulama yang selari dan selaras dengan ahli sunnah wal jamaah serta keseragaman amalan fiqh di Malaysia. Baik, alang-alang dah sebut ahli sunnah wal jamaah ni, saya nak tanyalah kepada Ustaz Wadi, ya. Sejak lebih kurang pertengahan bulan Mac tahun ini,
umat Islam di Malaysia dalam suasana kebimbangan, dalam suasana kebingungan, dalam suasana kekeliruan tentang sebuah tarikat yang sebelum ini difatwakan sesat, dan fatwa itu telah diwartakan. Kemudian boleh pula ada pindaan di mana aliran ataupun tarikat tersebut sekarang ini boleh diamalkan oleh ahli-ahlinya, asalkan amalan tersebut, akidahnya, syariatnya tidak bercanggah atau bertentangan dengan kerangka ahli sunnah wal jamaah, iaitu tarikat Naqsyabandiyah Al-Aliyah pimpinan Syekh Nazim Al-Haqqani. Okey, satu tarikat yang sebelum ni diwartakan sesat, sekarang dibolehkan dengan syarat, adalah syarat, bukan boleh secara bebas, dengan syarat akidah mereka, amalan mereka, syariat mereka tidak bercanggah dengan kerangka ahli sunnah wal jamaah. Jadi alang-alang ustaz pun dah sebut ahli sunnah wal jamaah di sini. Saya nak tanya, okey, semata-mata isu turun sujud, tangan dulu baru lutut, atau lutut dulu baru tangan, ustaz telah membuat video, ataupun bukan video, telah membuat kenyataan dalamnya dalam sebuah kuliah. Semata-mata isu imam tidak dibenarkan baca kunut untuk solat subuh, ustaz pun telah raise it up, mengutarakannya dalam video tu, ya. Itu isu-isu fiqah yang kita boleh kata kecil, atau orang biasa sebut apa? Furu', ranting. Okey. Tarikat Naqsyabandiyah Al-Aliyah ini, dia punya perbezaan dengan ahli sunnah wal jamaah meliputi akidah dan fiqh dalam perkara-perkara pokok, perkara-perkara asas agama, dan ia terbukti bukan melalui tulisan orang lain tetapi daripada buku, daripada website rasmi Naqsyabandiyah Aliyah, daripada buku tulisan Syekh Nazim Al-Haqqani. Lalu, sudahkah ustaz bersuara tentang perkara ini? Sebab takkanlah isu turun sujud boleh bersuara, isu Naqsyabandiyah Aliyah tidak bersuara, isu imam tidak dibenarkan baca kunut di masjid ustaz telah bersuara. Bagaimana pula dengan Naqsyabandiyah Al-Aliyah ini? Kalau saya terlepas pandang, saya minta maaf, okey? Tapi kalau belum, jadi saya nak tanya, sudahkah ustaz bersuara dengan satu tarikat ini yang jelas-jelas menyelisihi akidah dan fiqh ahli sunnah wal jamaah? Okay, sebab ramai yang telah bersuara tentangnya, baik daripada karangan ustaz-ustaz yang mencintai agama, yang amanah memegang ilmu agama, maupun orang awam. Kesalahan, kesesatan tarikat Naqsyabandiyah Al-Aliyah ini tersebar di YouTube, di Facebook, dan kesalahan ini bukan mereka ambil daripada secondary sources, tapi daripada primary source itself, iaitu daripada tulisan Nazim Haqqani ataupun daripada website rasmi mereka, bukan secondary source. Sebagai contoh, kalau tentang Wahabi, biasa ustaz sebut-sebut tu, setakat saya tengok ustaz ambil secondary source tentang ulama yang mengkritik Wahabi. Ustaz, mungkin saya terlepas, belum lagi ambil daripada primary source, daripada tulisan Muhammad bin Abdul Wahab tu sendiri. Tapi tak apa. Kalau ustaz memberi fokus bahawa Wahabi ni bahaya, kan? Wahabi ni bahaya, apakah tarikat Naqsyabandiyah Al-Aliyah ni tak bahaya? Saya rasa bahaya. Lalu saya tertanya-tanya, kan? Ustaz sebutkan ahli sunnah wal jamaah, di manakah suara ustaz dalam perkara ini? Maaf kalau saya terlepas pandang, tapi saya tengok ustaz diam saja. Apakah kerana mereka itu, sebab antara amalan mereka ialah sujud di kubur, mereka juga sujud untuk cium kaki. Apakah kerana mereka turun untuk sujud tu, mereka turun lutut dulu, baru tangan, lalu ustaz pun diam? Kan? Sebab saya yakin tidak begitu. Lalu sekali lagi saya bertanya, kenapa ustaz berdiam dalam perkara ini? Ya, kenapa ustaz berdiam dalam perkara tarikat Naqsyabandiyah Al-Aliyah ini? Banyak orang yang concern, banyak orang yang risau, yang telah buat video. Ya. Nampak macam tak seimbang pula. Nampak tak seimbang. Jadi ustaz bimbang tentang aliran Wahabi ni. Okey, ustaz juga patut bimbang tentang tarikat Naqsyabandiyah Al-Aliyah. Sebagaimana ustaz mahu memperingatkan umat Islam di Malaysia tentang bahaya Wahabi,
ustaz juga patut memperingatkan umat Islam di Malaysia tentang bahaya tarekat Naqsyabandiyah dan Aliyah. Dan kalau ustaz yang bersuara, ustaz punya video, ustaz punya kuliah ditengok oleh puluhan ribu orang. Saya punya video ni ada 100 orang pun dah kira, okey dah tu. Kan ustaz, kalau ustaz cakap dan ustaz yang memberi peringatan, orang ramai dengar dan orang ramai pay attention. Okey? Dan termasuklah pihak Jabatan Mufti negeri manakah yang melakukan pindaan tersebut, mereka pun akan dengar juga. Mereka pun akan beri perhatian. Orang macam saya cakap, saya dah buat video juga tentang isu ni. Orang macam saya cakap, dia orang tak pandang, tak layan lah ni, tak layan lah. Jadi di manakah suara ustaz dalam perkara ini? Apakah pandangan ustaz dalam perkara ini? Saya yakin ia tak ada kaitan sama ada mereka turun sujud untuk cium kaki syekh mereka itu, tangan dulu ke lutut dulu. Ia tak ada kaitan dengan apabila mereka sujud di kubur syekh ke wali mereka ke, mereka turun lutut dulu ke tangan dulu. Tak ada kaitan kan? Ia adalah kaitan dengan kesalahan-kesalahan mereka yang jauh lebih besar. Jadi saya harap ada suara ustaz dalam perkara ini, ya. Ada pandangan ustaz dalam perkara ini. Ia adalah satu yang bahaya dan sekali lagi saya ulangi, based on primary sources, not secondary sources. Based on primary sources, berdasarkan sumber-sumber syekh itu sendiri, daripada sumber tarikat itu sendiri, bukan daripada orang-orang lain yang membenci tarikat itu. Berbeza dengan Wahabi. Ustaz selalu sebut ulama mengarang berpuluh, beratus kitab mengkritik gerakan Muhammad bin Abdul Wahab dan pendukung-pendukung Muhammad bin Abdul Wahab. Tapi itu semua secondary sources. Kami nak daripada primary sources, daripada sumber tulisan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu sendiri. Okey, ustaz boleh tunjuk salahannya di mana. Kita pun boleh banding juga sebab kitab-kitab beliau masyhur. Ada terjemahan Inggeris, ada terjemahan Indonesia. Malaysia pun ada juga dia yang tulis kan. Lalu kita boleh banding, kita boleh semak, dan kalau betul salah, kita boleh kata, memang salah. Kita tak mau dengar apa orang lain kritik Muhammad Abdul Wahab. Sebab orang lain yang kritik tu mungkin ada sebab-sebab yang lain. Alright. Soalan seterusnya, boleh lagi ke? Alamak, setengah jam dah. Tujuan saya, poin nombor 5, tujuan saya membuat ulasan sedemikian adalah untuk menyatakan kepada masyarakat peri pentingnya untuk mengutamakan pengamalan mazhab Syafi'i selaku mazhab arus perdana bagi memastikan keseragaman dalam amal ibadah demi mencapai perpaduan dan mengelakkan kekeliruan dalam masyarakat. Baik, ini satu tujuan yang murni, saya pun setuju. Cuma saya nak tanya, ya, pada zaman sekarang ini, pada zaman ilmu yang telah pun terbuka luas melalui internet, dalam zaman manusia, umat Islam telah pun travel ke pelbagai belahan dunia, apakah dengan cara mencapai perpaduan dan mengelakkan kekeliruan ialah dengan cara satu pandangan sahaja, atau kita buka kepada pandangan-pandangan yang ada dari kalangan 4 mazhab fiqh ahli sunnah wal jamaah? Sebab statement ini betul, tapi ia macam relevan tahun 1960-an, 1970-an. Sekarang ni kita ni di tahun 2022. Umat Islam telah bijak, umat Islam minda terbuka. Mereka sesuatu isu mereka boleh Google saja dan dapat information dari sana dari sini. Mereka travel sana, mereka travel sini. Lalu apakah perpaduan dan mengelakkan kekeliruan itu? Kita masih membataskan diri pada satu pandangan, atau kita mula buka? Saya bagi contoh, ya, isu sujud. Baiklah, katakan muslimat sedang solat berjamaah. Muslimat A ni dia solat, dia pastikan dia sujud sentuh di lantai ataupun kapet, tidak di atas telekungnya. Tapi dia perasan muslimat sebelah dia bila sujud atas telekung. Bila dah habis solat, dia pun solat kamu tak sah. Apa pasal pula? Sebab kamu sujud atas telekung. Mazhab Syafi'i tak sah. Yang muslimat sebelah pula B, tak apa, saya tak ikut mazhab Syafi'i, saya ikut mazhab lain yang berkata sah. Jadi A sekarang jadi keliru. Ada ke tu? Aku duk belajar daripada dulu 10 tahun, 20 tahun tak sah. Yalah, itu mazhab Syafi'i. Saya tak ikut mazhab Syafi'i lah bab ni. Keliru lah. Kan sekarang ni jadi keliru. Sebab orang sekarang dah pandai dah. Kita tak boleh assume, ustaz-ustaz tak boleh assume umat Islam ni bodoh.
Umat Islam ni masih di takut yang lama. Umat Islam ni masih duduk dalam takut yang lama dah. Mereka telah pun terbuka. Dah pandai, dah masuk universiti dah. Okey? Contoh lain. Sedang semayang kan. Semayang jemaah. Baca at-tahiyat. Yang ni mazhab Syafi'i, dia bila angkat tangan. Okey? At-tahiyat asyhadu an la ilaha illallah. Okey, katakanlah ya. Lepas tu dia perasan yang sebelah tu pula, dia daripada mula at-tahiyatul lagi dia angkat jari dah. Awalnya angkat jari. Yang sebelah ni pula. Kalau dia pun kira 1, 2, 3 batal. Dah habis mayang dia pun tu. Bro, batal lah kau gerak 3 kali. Gerak jari, tapi kau sengaja gerak tu 3 kali. Tak, aku tak ikut. Itu mazhab Syafi'i batal tu. Tak, aku tak ikut mazhab Syafi'i. Pula dah. Kan? Sebab kita masih lagi duk very sempit. Masih lagi dalam kekangan yang. Jadi saya bukan berkata tak perlu mazhab. Saya berkata sudah tiba masanya kita buka daripada duk bataskan umat Islam di Malaysia kepada mazhab Syafi'i saja, kepada mengkaji juga pandangan-pandangan, dalil-dalil daripada mazhab lain. Kita mungkin masih nak ikut Syafi'i, tapi sekurang-kurangnya kita jelaskan supaya bila orang nampak orang lain buat sesuatu yang berbeza, dia tahu itu ada dalil, itu mazhab lain-lain, tapi masih dalam kerangka Ahli Sunnah wal Jamaah. Dia nampak pula orang tu langsung tak solat. Itu sumbang 4 mazhab kata tak boleh tu. Lalu itu baru ditegur. Okey, jadi sekarang ni saya bimbang ya bila sebahagian ustaz kita, sebahagian bukan semua, yang masih membataskan pada mazhab Syafi'i ni atas alasan perpaduan, mengeratkan kekeliruan. Sebenarnya siapa yang keliru? Dibimbangi ustaz tu yang dia tahu tang tu je, dia tak tahu yang lain. Sebab tu dia duk ajar yang tu saja. Dan dia tak tahu pandangan mazhab lain. Tapi dia nak cover ni bukan Ustaz Wadi tau. Sebahagian dia nak cover, dia pun bagilah demi perpaduan, demi mengeratkan kekeliruan. Kita stick pada satu mazhab saja. Padahal orang yang duk dengar kuliah dia tu, bila dengar, aku tahu ada pandangan lain abad ni. Hak seorang tu aku tahu pandangan lain mana ni. Bukanlah kita, wahai para ustaz, stop thinking that your audience is stupid. Stop thinking. They have already upgraded your knowledge. You yourself must upgrade your knowledge. Bukan Ustaz Wadi pandai. Ini yang lain-lain ni, yang lain. Jadi soalan saya ya, betul ke pada zaman sekarang, pada zaman media sosial, pada zaman internet, pada zaman kita boleh type sesuatu persoalan fiqh, boleh dapat jawapan daripada laman web di Malaysia, laman web di Indonesia, laman web English, Islam Q&A.info, apa semua tu, information is available, and then kita sekarang ni masih atas alasan nak capai perpaduan dan mengelak kekeliruan, masih membataskan, masih mengekang, masih mengikat, masih mengkandangkan umat Islam di Malaysia ni dalam mazhab Syafi'i. Kita boleh ya, kita di Malaysia arus perdana mazhab Syafi'i. Tapi kita dalam mengajar ilmu, dalam bincang, kita buka juga kepada mazhab-mazhab lain. It is time we change. It is time our ustaz, our ustazah upgrade their knowledge, upgrade their walking to what is happening right now. We are not living in the 60s. We are not living in the 70s. We are now living in 2022. Okey? Jadi itulah soalan saya. Betul ke nak mencapai pencapaian atau mengelak kekeliruan? Sekarang ni orang jadi lagi keliru sebab nampak orang tu tak batal pula, orang ni buat tu sebab dia tak belajar yang itu tu. Padahal itu termasuk dalam kerangka Ahli Sunnah wal Jamaah. Okey? Alright. Boleh kan sikit lagi? Alamak, panjangnya video. Tak apa. Saya tengah tegas menafikan dakwaan jabatan tersebut bahawa kenyataan saya melalui video tersebut adalah bertujuan menimbulkan permusuhan sesama Muslim tanpa alasan yang sah. Okeylah. Yang ini very subjektif. Sebab bila ustaz tu sebut-sebut tentang Wahabi, sebut-sebut tentang sebuah negeri yang tidak disebut negeri apakah itu, ia menimbulkan permusuhan. Sekarang dia bermula dengan sangka menyangka, tuduh menuduh, kan? Sebab sekarang ni ustaz biasa fokus pada Wahabi. Kan? Orang tertanya-tanya, siapa Wahabi? Sebab sekarang ni kita baca kitab Al-Um saja dituduh Wahabi. Kita nak pegang hadis sahih saja dituduh Wahabi. Kita tanya dalil saja dituduh Wahabi. Tak pun baca tulisan ataupun ikut apa yang disebut oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Tak ada kaitan pun, tak baca pun. Tanya tarikh lahir, tarikh meninggal pun tak tahu. Kan?
Jadi sekarang ni Wahabi sesuatu yang meluas. Lalu ustaz yang selalu duk fokus kepada bahaya Wahabi, dan itu sebenarnya bagi saya boleh menimbulkan permusuhan sesama Muslim. Okey. Jadi tentang poin ke-7, poin ke-8 ini tuan-tuan boleh baca dan nilai sendirilah siapa yang sepatutnya bersikap profesional, siapa yang sebenarnya menimbulkan kebencian, salah sangka di kalangan masyarakat. Okey, yang itu tuan-tuan puan-puan boleh nilai sendiri. Baik, dah panjang dah pula 45 minit ya nak tanya soalan. Jadi sehingga sini sahaja dahulu, ia sekadar soalan. Jadi kepada para penonton, nanti dulu jangan pergi komen lebih-lebih, kita bagi ruang dan peluang kepada Ustaz Wadi menjawabnya. Cuma bagi saya, kenyataan ini, walaupun ia adalah kenyataan, Ustaz Wadi bagi menjelaskan tuduhan ataupun menjawab fitnah dia, menjelaskannya, ia sebenarnya menimbulkan lagi banyak soalan. Menimbulkan lagi banyak soalan pula ya. Tapi sekadar soalan, moga-moga Ustaz Wadi dapat menjawabnya ya. Jadi sebelum berakhir, sila rujuk kepada link-link yang saya bagi di bahagian description. Link terakhir video daripada Ustaz Dr. Zaharuddin tentang mazhab ini ya, tentang mazhab. Sila tonton ya, sila tonton. Baik. Sehingga sini saja dahulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.